Dalam video ini, kami akan menerangkan Candyman. Filem ini menceritakan kisahnya seorang artis yang meneroka sejarah mengerikan Candyman, tanpa mengetahui ia akan membongkarnya kewarasan dan melancarkan gelombang keganasan yang menakutkan yang menyebabkan dia bertembung dengan takdir. Adakah dia akan melarikan diri daripada bayang Candyman? Mari kita ketahui dalam Candyman. Candyman bermula dengan menunjukkan seorang budak lelaki bernama William yang diminta oleh ibunya untuk mencuci pakaian di dalam Dobby. Dalam perjalanan ke kedai Dobby, William melihat sebuah kereta polis memandu di sekitar kawasan tempat tinggalnya dan bertanya kepada penduduk, termasuk William, tentang seorang penjenayah yang sedang dalam pelarian. Setibanya di kedai Dobby, dia ternampak lubang besar ternganga di dinding lorong. Dia cuba mengabaikannya dan segera meletakkan pakaian kotornya di dalam mesin basuh. Semasa menunggu pakaiannya, William kembali ke lorong, dan mendapati sekeping gula-gula tergeletak di atas lantai, tidak jauh dari lubang di dinding. Semasa dia mengambil gula-gula, seorang lelaki dengan tangan yang bengkok muncul dari dalam lubang besar di dinding. William, yang sangat ketakutan, lalu menjerit sekuat-kuatnya. Polis, yang berjalan-jalan berhampiran, segera bergegas ke kawasan Dobby untuk memeriksa keadaan. Adegan kemudian beralih ke tahun 2019, 27 tahun selepas kejadian itu. Seorang lelaki bernama Troy dilihat melawat kakaknya, Brianna. Brianna tinggal bersama teman lelakinya, Anthony McCoy, seorang artis visual yang pakar dalam lukisan. Mereka terlibat dalam sembang santai tentang rumah berhantu yang murah. Troy kemudian menceritakan tentang salah satu bandar legenda di kawasan berhantu, Cabrini Green yang agak fenomenal suatu ketika dahulu. Legenda bandar ini berkaitan dengan kisah gelap seorang pelajar bernama Helen Lyle yang sedang membuat penyelidikan dalam Cabrini Green. Pada masa itu, Helen sedang merakam beberapa grafiti di dinding ketika dia tiba-tiba berkelakuan aneh dan memenggal kepala anjing. Seperti orang gila, dia kelihatan sangat gembira berbaring di dalam lopak darah anjing sambil mengepakkan tangannya seperti kanak-kanak. Helen segera tercampak ke dalam penjara. Walau bagaimanapun, dia berjaya keluar dari penjara dan membunuh ramai orang dalam pelariannya. Bukan itu sahaja, dia kemudian menculik seorang bayi dalam Cabrini Green dan menghilangkan diri bersama bayi itu selepas itu. Sejurus kemudian, Helen kembali ke Cabrini Green sementara penduduk tempatan mengadakan unggun api tahunan mereka malam. Dia membawa bayi yang diculiknya bersamanya dan berniat untuk mengorbankan bayi itu sebagai persembahan. Penduduk yang sudah mengetahui niat jahat Helen bertindak cepat untuk menyelamatkan bayi itu. Apabila perhatian semua orang tertumpu pada keselamatan bayi itu, Helen kemudian berlari ke arah unggun api dan melompat ke dalam api yang serta-merta membakarnya hidup-hidup. Walaupun pada mulanya dia tidak percaya dan menganggap ia adalah legenda bandar semata-mata, Anthony nampaknya berminat dengan legenda itu. Sebenarnya, selepas Troy pulang, dia kembali untuk mengetahui tentang kisah tragis Helen Lyle dalam internet. Keesokan harinya, Anthony berada di studio lukisannya apabila Clive, seorang peniaga seni, kelihatan tidak berpuas hati dengan lukisan Anthony yang dirancang untuk dipamerkan di pameran lukisan di. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Diadakan di galeri seni tempat Brianna bekerja. Clive menganggap lukisannya kurang menarik. Dia meminta Anthony untuk menggali lebih mendalam potensinya kerana sebenarnya Anthony ialah seorang pelukis yang berbakat. Anthony kemudiannya mempunyai idea untuk menggunakan Cabrini Green sebagai sumber inspirasi untuk lukisannya. Dia mula mencari di internet untuk lokasi Cabrini Green, khususnya bangunan gereja dalam artikel tentang Helen Lyle. Bangunan gereja telah dipulihkan tetapi masih mengekalkannya seni bina asli. Ketika dia merakam gambar gereja tiba-tiba tangannya disengat lebah. Dia kemudian menepis tangannya dan meneruskan perjalanan ke Cabrini Green. Setibanya di sana, Anthony mula berjalan melalui rumah deretan di Cabrini Green yang telah diabaikan selama bertahun-tahun. Dia kemudian memasuki sebuah rumah dan mendapati banyak coretan di dinding. Dia kelihatan agak terkejut dengan pergerakan sesuatu di luar rumah. Tetapi apabila dia kira-kira untuk melihatnya, perhatiannya tertumpu pada lukisan di dinding yang menggambarkan makhluk yang menakutkan. Dia segera mengambil gambar. Apabila dia berada di luar rumah, Anthony melihat sebuah kereta polis sedang meronda jalan-jalan Cabrini Green.
Kerana dia memasuki kawasan itu dengan melompat ke atas pagar, dia kemudian masuk ke dalam bersembunyi agar tidak ditangkap. Anthony kemudian dikejutkan oleh seorang lelaki yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Lelaki itu ialah William, budak lelaki yang ditunjukkan pada permulaan filem. William berkata kereta polis biasanya meronda pada waktu malam dan jarang kelihatan pada siang hari seperti sekarang. William memberitahu Anthony bahawa dia juga pernah tinggal di Cabrini Green semasa kecil. Berminat untuk mengetahui kisah mengerikan di Cabrini Green terus daripada orang ramai yang pernah tinggal di sana, Anthony kemudian mengikuti William, yang kini memiliki perniagaan Dobby, untuk mendapatkan maklumat lanjut. William mengatakan bahawa Helen Lyle datang ke Cabrini Green mencari candiman. Walau bagaimanapun, penduduk Cabrini Green lebih mengenalinya sebagai Sherman. Sherman adalah seorang lelaki yang suka kait yang sering mengedarkan gula-gula kepada kanak-kanak, termasuk William. Sehingga satu hari, ada pisau cukur yang tajam gula-gula yang menyakitkan seorang gadis kulit putih. Sherman kemudiannya dinamakan suspek dan telah menjadi buruan. William menyaksikan sendiri apabila Sherman akhirnya ditangkap oleh polis dan dipukul hingga mati hanya kerana dia seorang lelaki kulit hitam, di mana perkauman masih sangat kuat pada masa itu. Selepas Sherman kematian, polis menemui lebih banyak pisau cukur dalam gula-gula yang diedarkan pada Halloween dan pada ketika itu mereka menyedari bahawa Sherman bukanlah orang yang meletakkan pisau cukur ke dalam gula-gula. Tetapi sudah terlambat. Selepas mendengar cerita tentang Sherman, Anthony mendapat inspirasi untuk membuat karya seni yang terperinci yang dia bertajuk Say My Name. Anthony kemudian menunjukkan lukisannya kepada Brianna. Beliau berkata bahawa tema lukisannya ialah kisah Sherman yang dipukul sehingga wajahnya tidak lagi dikenali. Lama-kelamaan, nama Sherman mula hilang dan digantikan dengan nama panggilan The Candyman. Candyman mula dilihat di sekitar Cabrini Green selepas kematian Sherman. Menurut legenda, sesiapa yang memanggil nama Candyman 5 kali di hadapan cermin, dia akan muncul di cermin itu renungan dan bunuh orang yang memanggilnya. Anthony kemudian mengejek teman wanitanya dengan menelefon Candyman, tetapi Brianna segera menghalangnya kerana takut. Sedang mereka berdua bergurau, Brianna perasan luka sengatan lebah di tangan Anthony, tetapi dia berkata ia hanya sengatan lebah biasa. Beberapa hari kemudian, karya Anthony akhirnya dipaparkan dalam pameran lukisan. Kelihatan seorang gadis bernama Holly mengambil gambar upacara pemanggilan Candyman yang dilampirkan pada risalah yang diedarkan kepada semua pengunjung galeri seni. Baru sahaja Holly hendak melihat lukisan Anthony yang tersembunyi di dalam cermin, dia kawan memanggilnya dan memintanya pergi. Sebaliknya, seorang pengkritik seni bernama Finley, menyatakan pendapatnya tentang lukisan Anthony Candyman yang dianggapnya sebagai karya seni yang murah. Brianna, yang berkhidmat sebagai pengarah galeri seni tempat lukisan Anthony dipamerkan, kemudian memperkenalkan Anthony kepada rakan-rakannya. Rakan sekerja Brianna, termasuk Clive, terus terang fikir kerja Anthony tidak begitu istimewa. Kecewa kerana lukisannya diteruskan menerima kritikan dan respons yang tidak menyenangkan daripada ramai orang, Anthony segera pergi, diikuti Brianna yang cuba menceriakannya. Selepas pameran selesai dan memastikan semua pelawat telah meninggalkan galeri seni, Clive bersih sebelum pulang. Dengan bantuan teman wanitanya, Jerica, Clive mula membersihkan sekitar kawasan tempat lukisan Anthony Candyman sedang mengadu tentang Brianna yang terlalu banyak mencampurkan urusan kerjanya dengan cintanya kepada Anthony. Jerica nampaknya tidak terlalu mengambil berat tentang perniagaan Brianna dan Clive. Sebaliknya, dia menjemputnya teman lelaki untuk melakukan ritual pemanggilan Candyman dan memasang tali pinggangnya pada gesper Clive. Clive dan Jerica melakukan ritual pemanggilan Candyman seperti yang dinyatakan dalam huraian pada risalah. Tetapi tiba-tiba Jerica rebah kerana kerongkongnya telah dikelar dan dia mati serta-merta. Clive panik dan ketakutan, serta-merta menanggalkan pengait dan cuba melarikan diri bangunan itu. Tetapi pintu itu dikunci dan Candyman, yang tidak kelihatan di dunia nyata, telah menangkap Clive dan menyeretnya pergi. Di hadapan cermin tempat Anthony Candyman lukisan disembunyikan, Clive disembelih oleh Candyman yang dilihat dalam pantulan cermin. Sementara itu di tempat lain, Anthony yang merenung di hadapan cermin sambil leka melakar muka dalam buku lukisannya, melihat seekor lebah merempuh cermin. Apabila dia cuba menangkap lebah itu, sesuatu yang aneh berlaku. Lebah itu pun terapung ke dalam cermin.
Keesokan harinya, Anthony hampir menyiapkan lukisan lain, walaupun keadaan tangan yang disengat lebah semakin teruk. Sebaliknya, Brianna, yang akan membuka galeri seni pagi itu, menemui Clive dan Jerica terbaring mati di Dewan Pameran. Polis segera menyiasat kematian tersebut. Daripada Clive dan Jerica, salah satu stesen televisyen tempatan melaporkan kematian Clive dan Jerica yang berbaring di hadapan cermin tempat lukisan candiman Anthony disembunyikan. Anthony, yang menonton berita bersama Brianna dan Troy, nampaknya gembira mendapat namanya dan kerja yang disebut dalam berita yang disiarkan secara nasional. Tiba-tiba, Brianna berasa jengkel dengan teman lelakinya kerana dia masih meratapi kematian kedua-dua rakannya, dan Anthony langsung tidak sensitif. Anthony kemudian melawat perpustakaan untuk mencari dokumen yang lebih lengkap tentang kes Helen Lyle. Selepas mengkaji fail, dia akhirnya mengetahui bahawa penduduk Cabrini Green kami kepada sering melakukan ritual. Dari situ, dia menerima maklumat bahawa Helen Lyle sering mengakuinya dia sentiasa diikuti oleh candiman, figura menakutkan yang mengintainya dalam pantulan cermin. Anthony kemudian menaiki lift di mana semua sisi adalah cermin yang mencerminkan pantulannya. Anthony berasa janggal apabila tiba-tiba lift rosak dan dia mendapati sekeping gula-gula terpasang lantai lift. Apabila dia membuka pembungkus gula-gula, jarinya cedera terkena pisau cukur. Dia kemudian melihat darah menitik dari siling lift, dan apabila dia mendongak, dia terkejut dengan kemunculan seorang lelaki yang menakutkan dalam pantulan cermin, dan serta-merta lift menyala keluar. Anthony cuba berlagak santai apabila pintu lift terbuka dan kemudian keluar dari situ. Anthony sedang menyiapkan lukisannya apabila dia mendapat panggilan daripada Finley yang menjemputnya ke apartmennya untuk bercakap tentang lukisannya. Anthony bergegas untuk datang ke sana. Finley segera meluahkannya keinginan untuk bekerja dengan Anthony selepas lukisan candiman yang menjadi bualan ramai orang. Selepas itu ia memasuki berita. Anthony, yang sangat gembira mendengarnya, kemudian berjanji bahawa dia akan kembali untuk membuat lukisan bertemakan candiman. Anthony kemudian memberitahu Finley bahawa dia harus mengalami seram itu, rasa, lukisan candiman secara langsung dengan cuba memanggil candiman 5 kali masuk depan cermin. Finley berkata dia akan berbuat begitu sahaja. Semasa Finley berada di dalam bilik Anthony berasa sakit yang teramat sangat akibat luka pedih di tangannya. Selepas itu, dia terkejut dengan pantulannya sendiri di cermin kelihatan persis seperti candiman dengan cangkuk di tangannya. Anthony kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Finley dan pulang ke rumah. Sambil makan malam bersama Brianna dan rakan-rakannya, Anthony mendapati bahawa Finley ditemui dibunuh di apartmennya. Selepas mengalami beberapa siri peristiwa aneh dan melihat penampakan hantu Sherman, Anthony pergi ke William lagi. William kemudian memberitahu tentang asal-usul legenda candiman yang bertarik kembali ke tahun 1890-an. Pada masa itu, seorang artis berbakat bernama Daniel Robitaille telah ditugaskan untuk melukis gadis cantik dari keluarga kaya. Kedua-duanya juga jatuh cinta antara satu sama lain dan mempunyai rahsia hubungan cinta kerana Robitaille ialah lelaki kulit hitam yang berasal dari keluarga hamba, manakala gadis itu datang daripada keluarga kulit putih yang kaya. Selepas bapa gadis itu mengetahui perkauman antara kaum anak perempuannya hubungan dengan Robitaille, lelaki itu serta-merta mengarahkan anak buahnya untuk menangkap dan menyeksa Robitaille. Mereka memotong tangannya dan memasukkan mata kail ke dalam daging lengannya. Bukan itu sahaja, mereka juga menghukum Robitaille dengan sengatan lebah di seluruh badannya, kemudian membakarnya hidup-hidup. Sejak itu, legenda telah dikemas kini dari generasi ke generasi dengan jiwa orang kulit hitam yang lain, yang telah menjadi mangsa perkauman, menjadi sebahagian daripada sarang candiman. Adegan kemudian bertukar untuk menunjukkan kepada Brianna yang sangat terkejut dengan beberapa lukisan Anthony yang dilukisnya selepas lukisan candiman. Potret kelihatan sangat menakutkan dengan wajah yang tidak dapat dikenali. Menurut William, subjek lukisan Anthony ialah orang kulit hitam yang menjadi mangsa perkauman dan berubah menjadi candiman. Brianna berpendapat bahawa Anthony taksub dengan candiman dan cuba meyakinkan teman lelakinya bahawa candiman tidak benar dengan cuba menghubungi candiman di hadapan daripada cermin itu. Tetapi Anthony segera menghalangnya dengan memecahkan semua cermin yang ada di situ.
Dengan rasa jengkel, Brianna meninggalkan Anthony sendirian. Keesokan harinya, Harley menjemput rakan-rakannya untuk melakukan ritual memanggil candiman di tandas sekolah. Walau bagaimanapun, selepas hanya 3 panggilan, salah seorang rakannya menghubunginya ketakutan dan meninggalkan mereka. Selepas itu, seorang gadis datang bersembunyi di salah satu bilik tandas untuk mengelakkannya pembuli, manakala Harley dan rakan-rakannya menyambung menelefon. Oleh kerana tiada apa yang berlaku, mereka beranggapan bahawa ia hanyalah tipuan dan memutuskan untuk keluar dari tandas. Namun, pintu tandas tiba-tiba terkunci apabila Harley cuba membukanya. Salah seorang rakannya kembali ke Sinky di hadapan cermin kerana dia telah meninggalkan sesuatu. Tetapi kemudian Candyman muncul dan membunuh gadis itu. Selepas itu, Candyman mula membunuh Harley dan rakan-rakannya di dalam tandas, manakala gadis yang bersembunyi di dalamnya bilik tandas merinding apabila dia melihat Harley dan rakan-rakannya dibunuh oleh seseorang melalui pantulan cermin yang terletak di lantai tandas. Sebaliknya, Anthony bermula untuk menjalani perubahan fizikal yang berasal dari sengatan lebah di tangannya, yang telah kini berkembang menjadi kudis besar yang telah mula merebak ke seluruh tubuhnya. Anthony pergi ke hospital berdekatan Cabrini Green untuk diperiksa keadaannya. Semasa di hospital, dia mendengar berita itu tentang pembunuhan beramai-ramai Harley dan rakan-rakannya yang disiarkan oleh stesen televisyen tempatan. Doktor yang memeriksa Anthony berkata bahawa Anthony dilahirkan di Cabrini Green. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.